Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan, beberapa lagi akan masuklah 8 Zulhijjah yang juga disebut sebagai hari Tarwiyah, dan 9 Zulhijjah yang juga disebut sebagai hari Arafah. Pada kesempatan ini ingin saya berkongsi tentang dua hari tersebut. Baik, kita mulakan dengan hari Tarwiyah, yang ini 8 Zulhijjah. Memang terdapat sebuah hadis. Baik, sebelum tu saya zoom sedikit supaya boleh nampak saya. Saya sedang menggunakan drone sekarang ini. Baik, tentang 8 Zulhijjah yang ini hari Tarwiyah, memang terdapat sebuah hadis, sebuah riwayat yang berbunyi puasa pada hari Tarwiyah mengampunkan dosa, dan puasa pada hari Arafah mengampunkan dosa selama 2 tahun. Ataupun yang sebelum itu, puasa pada hari Tarwiyah mengampunkan dosa untuk setahun, sementara puasa pada hari Arafah diampunkan dosa untuk 2 tahun. Hadis ini digunakan oleh sebahagian orang untuk menganjurkan puasa pada 8 Zulhijjah. Tetapi hadis ini apabila disemak darjatnya, ia adalah sangat lemah, yang ini dhaif jiddan, ataupun ada juga yang berkata ia adalah hadis maudhu'. Secara lebih terperinci, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ad-Dailami. Imam Ad-Dailami dalam kitabnya Musnad Al-Firdaus, dan di dalam sanadnya terdapat 2 orang perawi yang bermasalah. Pertama, ada seorang perawi yang majhul, yang tidak dikenali siapakah dia, dan kedua, seorang perawi yang dituduh sebagai seorang pendusta. Maka kerana itulah, meskipun ada hadis tetapi darjatnya adalah dhaif jiddan ataupun maudhu', maka tidak ada puasa pada hari Tarwiyah. Pun begitu, jika seseorang hendak berpuasa pada 8 Zulhijjah, ia tetap dianjurkan. Macam mana pula tu kata tadi hadis itu dhaif jiddan atau maudhu'? Okey, boleh berpuasa, bahkan dianjurkan berpuasa jika dia berpuasa dalam rangka meraihkan 10 hari yang terbaik dalam bulan Zulhijjah, sebagaimana hadis riwayat Tirmizi, Abu Daud dan selainnya, bahawa Allah SWT amat mencintai, amat menyukai orang-orang yang beramal pada 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Jadi nak berpuasa pada 8 Zulhijjah boleh, bahkan ada anjurannya, cuma pastikan niat anda berpuasa adalah kerana ia merupakan salah satu daripada 10 hari yang pertama dalam bulan Zulhijjah, dan bukannya kerana hari Tarwiyah. Jadi di sini bezanya, ya. Saya ulangi sekali lagi kepada sesiapa yang mungkin tertinggal. Boleh berpuasa pada 8 Zulhijjah, bahkan dianjurkan jika seseorang itu berpuasa kerana ia merupakan salah satu daripada 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Tidak boleh berpuasa pada 8 Zulhijjah jika dia ingin berpuasa kerana hari Tarwiyah, sebab hadis yang menyebut tentang keutamaan puasa pada hari Tarwiyah itu darjatnya adalah dhaif jiddan, bahkan ada juga yang berkata maudhu'. Baik, seterusnya, puasa pada 9 Zulhijjah, yang ini pada hari Arafah. Yang ini hadisnya memang sahih. Terdapat dalam Sahih Muslim sebuah hadis yang panjang, di mana sebahagian daripadanya berbunyi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, maksudnya puasa pada hari Arafah mengampunkan dosa-dosa setahun yang sebelumnya dan setahun yang akan datang, sementara puasa pada hari Ashura menghapuskan dosa setahun yang lepas. Ini hadis sahih, dan berdasarkan hadis sahih ni kita dapat bandingkan dengan puasa hari Tarwiyah riwayat Imam Ad-Dailami dalam Musnad Al-Firdaus tu. Ia menyatakan puasa Tarwiyah mengampunkan dosa setahun yang lepas, puasa Arafah 2 tahun. Tetapi yang sahih ialah setahun lepas itu ialah puasa pada hari Ashura bersamaan dengan 10 Muharram. Sementara puasa hari Arafah mengampunkan dosa 2 tahun, yang itu memang betul, ya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, sekali lagi diulangi, Nabi SAW bersabda. Tuan-tuan nak tengok saya ke nak tengok view? Okey. Tengok view lah, ya. Okey.
Saya lagi diulangi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, puasa pada hari Arafah menghapuskan dosa-dosa setahun yang sebelumnya dan setahun yang akan datang. Sementara puasa pada hari Ashura, yang ini 10 Muharram, mengampunkan dosa-dosa setahun yang lepas. Baik, merujuk kepada puasa pada hari Arafah, ada beberapa perkara yang ingin saya highlight, beberapa perkara yang ingin saya utarakan. Pertama sekali, ada perbincangan tentang apakah 9 Zulhijjah itu mengikut tarikh bulan Zulhijjah di Malaysia ke di Arab Saudi. Ada yang kata ikut di Arab Saudi sebab ia merujuk pada puasa Arafah dan ia merujuk kepada apabila umat Islam, khasnya mereka yang sedang melaksanakan ibadah haji, wukuf di Arafah. Jadi macam tahun ini, mereka yang di Saudi, Zulhijjahnya itu 1 hari lebih awal. 9 Zulhijjah jatuh pada hari Jumaat. Dan sementara di Malaysia hari Sabtu. Maka ada yang berpandangan kita sepatutnya berpuasa pada hari Jumaat. Sebab nama pun puasa Arafah kan. Maka kita hendaklah berpuasa mengikut jemaah haji yang wukuf di Arafah pada hari tersebut. Ini pandangan pertama. Pandangan kedua berkata, kalau kita rujuk kepada hadis tersebut, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut Yaumi Arafah, yang ini hari Arafah, bukannya pada Arafah. Jadi hari ini sudah tentu ia berbeza-beza mengikut persaksian anak bulan ataupun pencerapan anak bulan di lokasi masing-masing. Di Saudi memang mereka nampak anak bulan sehari lebih awal, maka 9 Zulhijjah bagi mereka ialah hari Jumaat. Sementara kita di Malaysia nampak anak bulan sehari lewat, maka 9 Zulhijjah itu jatuh pada hari Sabtu. Okey, bersamaan dengan 9 Julai juga. Jadi di situ bezanya. Saya dalam mengkaji perkara ini, saya cenderung memilih pandangan yang kedua. Okey, sebab kenapa saya berkata demikian? Sekali lagi, hadis itu Rasulullah SAW menganjurkan puasa pada hari Arafah. Bukannya kerana umat Islam sedang wukuf di Padang Arafah. Bahkan mereka yang sedang wukuf di Padang Arafah tidak dibolehkan untuk berpuasa. Mereka yang sedang wukuf, yakni para jemaah haji, mereka tidak berpuasa ketika di sana. Adapun umat Islam di seluruh dunia, selain yang berada di Padang Arafah, kita inilah yang dianjurkan berpuasa mengikut hari Arafah, mengikut hari 9 Zulhijjah pada lokasi masing-masing, bergantung kepada persaksian anak bulan di lokasi masing-masing. Kemudian seterusnya, jika ada seseorang itu hendak memilih berpuasa pada hari Arafah berdasarkan kepada mereka yang wukuf di Padang Arafah, maka saya katakan okey, dipersilakan. Cuma hendaklah anda juga berpuasa, bukan sekadar ikut hari, tetapi juga mengikut waktu Arafah. Maknanya anda kenalah mula berpuasa ikut waktu subuh di Arafah dan berbuka puasa ikut waktu maghrib di Arafah. Kan, sebab anda nak ikut sebiji-sebiji sebagaimana mereka jemaah haji yang berada di Padang Arafah tu kan. Maka jangan sekadar ikut hari, sebab jika anda ikut hari tetapi waktu subuh, zuhur, asar, maghrib, isyak anda masih ikut di Malaysia, tak tepat jadinya. Sekejap, saya hilang daripada skrin. Tu dia keluar balik dah. Okey. Kan, tak tepat jadinya. Jadi jika hendak ikut jemaah haji yang berada di Padang Arafah pada 9 Zulhijjah mengikut persaksian anak bulan di Saudi, maka masa ataupun waktu anda mula berpuasa sehinggalah anda berbuka puasa, hendaklah juga mengikuti mereka yang berada di Padang Arafah. Kan, jangan ikut sebahagian-sebahagian, nak ikut semua. Nak ikut mereka yang di Arafah, ikutlah semuanya sekali. Saya nak testing, boleh zoom? Okey, boleh 4 kali zoom saja ya. Alright. Dan rasanya ini bukan optical zoom tetapi digital zoom ya. Okey, seterusnya tentang hari Arafah ini ialah dalam sebuah hadis riwayat Imam Tirmizi. Rasulullah juga sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebaik-baik doa adalah doa pada hari Arafah.
Okey, bilakah masa kita sepatutnya berdoa? Kalau kita merujuk kepada sunnah Rasulullah SAW ketika baginda melaksanakan haji, baginda ketika wukuf di Arafah, selepas solat Zuhur, baginda keluar ke suasana terbuka dan berdoa, dan baginda berterusan berdoa sehinggalah ke waktu maghrib. Jadi ada yang berkata pada 9 Zulhijjah itu hendaklah berdoa daripada Zuhur hinggalah maghrib. Kemudian ada pula yang di Malaysia ini yang convert, sebab sekarang ini kita menggunakan aplikasi dalam phone untuk menentukan waktu solat, betul atau tidak. Boleh saja pilih lokasi Arafah ataupun pilih location Mekah dan kita ikut Zuhur, maghrib, Mekah. Walaupun kita di Malaysia, tetapi masa ataupun location dalam azan ataupun prayer time application in our phone, we set the location to Mekah. And then they say you do your prayer. Anda berdoalah daripada waktu Zuhur hingga maghrib berdasarkan waktu di Mekah, bukannya di Malaysia. Ini sekali lagi ya. Sebab sekali lagi kalau kita rujuk hadis riwayat Tirmizi itu, Rasulullah SAW bersabda sebaik-baik doa adalah doa pada hari Arafah. Jadi asalkan ia adalah hari Arafah, kita boleh berdoa. Mereka yang wukuf di Arafah, ya, bagi mereka waktu yang terbaik ialah daripada Zuhur hingga maghrib. Adapun kita yang berada di sini ataupun mana-mana jua di serata bumi ini selain di padang Arafah, kita boleh berdoa pada bila-bila masa, kerana Rasulullah SAW bersabda sebaik-baik doa ialah pada hari Arafah. Jadi sepanjang hari itu, tak semestinya antara Zuhur hingga Asar. Tak perlu nak convert waktu itu daripada waktu Malaysia ke waktu di Mekah, ya. Okey, poin seterusnya saya nak highlight ialah tentang maksud doa itu. Okey, apabila dikatakan diampunkan dosa-dosa yang sebelumnya dan dosa-dosa yang akan datang, dosa-dosa setahun sebelumnya dan dosa-dosa setahun yang akan datang, dua perkara, ya. Pertama, yang dimaksudkan ialah dosa-dosa kecil. Seandainya ada dosa-dosa besar, baik dalam hadis ini mahupun mana-mana hadis lain yang menerangkan bila kita buat sesuatu amalan diampunkan dosa, hendaklah, ia sebenarnya merujuk kepada dosa-dosa kecil. Jika seseorang itu ada melakukan dosa besar, hendaklah dia bertaubat kepada Allah. Okey, sekali lagi saya ulangi, baik hadis ini mahupun mana-mana hadis lain di mana Rasulullah SAW menerangkan jika kita buat sekian-sekian amalan, diampunkan dosa-dosanya. Yang dimaksudkan sebagaimana jelas para ulama ialah dosa-dosa kecil. Adapun dosa-dosa besar, hendaklah anda bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Adapun jika dosa itu melibatkan hak orang lain ataupun apabila anda menzalimi orang lain, maka hendaklah anda berjumpa orang itu, mengembalikan haknya atau meminta dihalalkan. Jika anda menzalimi dia, anda kena minta maaf kepada manusia tersebut. Ada beza, ya, dosa yang merupakan hak Allah dengan dosa yang merupakan hak manusia. Dosa yang merupakan hak Allah, anda bertaubat kepada Allah. Dosa yang merupakan hak manusia, anda menzalimi manusia, anda hendaklah berjumpa kepada manusia itu dan meminta maaf. Okey, poin terakhir ialah macam mana pula boleh diampunkan dosa-dosa yang akan datang. Macam tu, selepas hari 9 Arafah tu aku boleh buat lah apa aku nak, sebab dosa-dosa diampunkan. Bukan begitu, ya. Penjelasannya ialah memang hadis ini sahih. Rasulullah SAW menerangkan diampunkan dosa-dosa pada tahun yang sebelumnya dan tahun yang akan datang. Yang dimaksudkan dengan tahun yang akan datang ialah Allah akan memberi hidayah kepada orang tersebut untuk menjauhi perbuatan-perbuatan yang berdosa sepanjang tahun yang akan datang. Allah will give him guidance to avoid those sins. Akan tetapi, walau bagaimanapun, namun begitu, jika seseorang itu tetap berdegil nak buat dosa itu juga, ia akan tetap dicatat sebagai dosa dan tidaklah ia diampuni. Sebagai contoh, ya, seseorang itu katakanlah selepas 9 Zulhijjah nanti, dia teringin nak buat dosa. Dia duduk depan skrin komputer dia ke, tengah menghadap handphone ke, dia nak tengok laman web pornografi, katakanlah, ya, laman web pornografi. Kemudian terlintas dalam hati dia, benda ni salah, benda ni haram, aku tak patut buat.
Okay? Allah bagi hidayah kepada dia untuk menjauhi perkara yang dilarang oleh agama. Allah memberi hidayah kepada dia untuk menjauhi perkara yang berdosa. Lalu dia sedar, sebab sebahagian orang lain dia tak tahu benda tu salah. Dia langsung dilupakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kerana dia melupakan Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi bagi orang yang berpuasa pada 9 Zulhijjah ni, puasa hari Arafah, Allah memberi hidayah kepada dia untuk setahun akan datang untuk dia menjauhi perkara-perkara yang berdosa. Lalu bila dia nak buat sesuatu dosa, dia akan terlintas, dia akan tahu benda tu salah. Tetapi jika dia tetap melawan, macam contoh tadi dia nak tengok gambar ke video pornografi, Allah telah memberi hidayah kepada dia, salah, dia nak buka, dia nak klik je komputer dia tu, dia benda ni salah, benda ni haram, aku tak patut buat. Tetapi jika dia tetap melawan, dia klik juga, dia buka juga tengok, maka tetap akan dicatat dosa baginya, ya. Jadi apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda diampunkan baginya dosa-dosa setahun akan datang, yang dimasukkan ialah Allah memberi hidayah kepada dia untuk menjauhi perbuatan-perbuatan yang boleh membawa dosa untuk setahun. Jika dia tetap melawan perkara itu, akan tetap dicatat dosa baginya, ya. Jadi itu beberapa poin yang saya nak highlight tentang puasa pada hari Arafah. Jadi tuan-tuan apa, itu sedikit perkongsian saya tentang puasa hari Tarwiyah, di mana hadisnya itu adalah dhaif jiddan ataupun maudhu'. Maka tidak ada puasa pada hari Tarwiyah. Pun begitu, jika seseorang itu hendak berpuasa, dipersilakan, namun pastikan itu adalah puasa kerana salah satu hari daripada 10 hari pertama bulan Zulhijjah, di mana daripada 1 hari bulan sehinggalah ke 9 hari bulan, kita memang dianjurkan untuk memperbanyakkan amal soleh, dan di antara amal soleh itu ialah berpuasa. Okay, adapun pada 9 Arafah, ya, memang sahih hadis yang menganjurkan untuk kita berpuasa. Okay, hadis itu memang sahih, dan ada beberapa perbincangan yang saya pilih, yang saya cenderungi ialah kita berpuasa ikut hari dan juga masa. Hari yang ini 9 Zulhijjah, mengikut apa yang pencerapan anak bulan di Malaysia ini, dan juga waktu-waktu solat, waktu mula puasa, waktu berbuka di Malaysia. Demikian juga apabila dikatakan sebaik-baik doa ialah doa pada hari Arafah, ia merujuk kepada sepanjang hari dan tidaklah ia perlu dikhususkan antara Zuhur hingga Maghrib bagi kita yang berada di selain padang Arafah, ya. Kemudiannya tentang diampunkan dosa-dosa setahun yang lepas dan yang akan datang, yang dimasukkan ialah dosa-dosa kecil, dan yang kemudiannya dosa pada tahun yang akan datang yang dimaksudkan ialah Allah memberi ilham, Allah memberi hidayah kepada dia untuk menjauhi perbuatan-perbuatan yang berdosa. Okey. Baik, sehingga sini saja dahulu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Landing.